Hai murid-murid, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam sesi PDP online e-tutor math bersama saya Cikgu Nur Ali Syam. Seperti biasa, hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita dan kali ini sudah masuk ke bahagian ketiga, bahagian terakhir dalam bab 8, locus dalam 2 dimensi. Di dalam bahagian pertama yang lalu telah diterangkan tentang beberapa contoh locus dalam kehidupan seharian. Manakala di bahagian kedua pula diterangkan tentang 5 jenis locus. So untuk hari ini kita akan fokus bagaimana menentukan locus yang memenuhi 2 atau lebih syarat, dan yang terakhir kita akan cuba cari beberapa contoh soalan yang melibatkan penyelesaian masalah melibatkan locus. Bagaimanakah anda menentukan locus yang memenuhi 2 atau lebih syarat? Untuk menentukan locus yang memenuhi 2 atau lebih syarat ini, sudah pasti murid perlu mengingat kembali tentang jenis-jenis locus yang telah diterangkan di dalam bahagian kedua yang lalu. Jom kita buat sedikit imbas kembali. Locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap, bentuknya adalah bentuk bulatan. Titik tetap ini merupakan pusat bulatan. Jarak tetapnya adalah jejari bagi bulatan tersebut, dan locusnya adalah lilitan bulatan bagi bulatan tersebut. Bahagian kedua pula, locus yang kedua, locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 titik tetap. 2 titik tetapnya berada di kiri dan kanan locus tersebut, di mana locus tersebut membahagi 2 sama serenjang bagi kedua-dua titik ini. Bermaksud, seandainya kedua-dua titik ini berjarak 10 cm, maka jarak di antara titik sebelah kiri ini ke persilangan yang ini adalah 5 cm, manakala di sebelah kanannya juga 5 cm. Seterusnya, untuk yang ketiga, locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Untuk ini, murid perlu memerhatikan seandainya terdapat satu garis lurus, maka locusnya berada di bahagian atas dan bawahnya. Okey, sekiranya garisnya itu mengufuk. Seandainya garis tetap itu ataupun garis lurus itu mencancang, maka locusnya berada di sebelah kiri dan kanan bagi garis tersebut, membentuk garis lurus yang selari dengan jarak yang sama. Yang keempat, locus bagi titik berjarak sama dari 2 garis lurus yang selari. Okey, untuk ini murid perlu memerhatikan bentuknya juga seperti bahagian yang ketiga ataupun locus yang ketiga, membentuk garis selari. Namun untuk yang keempat ini, locusnya berada di tengah-tengah 2 garis lurus tersebut, dan ketiga-tiga garis ini adalah garis lurus yang selari juga. Dan yang terakhir, locus yang terakhir adalah locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang. Maka dengan ini bentuknya adalah sama seperti pembahagi 2 sama sudut, di mana seandainya terdapat satu sudut di sini dengan saiz sudutnya 60 darjah, maka ianya terbahagi 2, 30 darjah, 30 darjah. Locusnya memotong 60 darjah itu di tengah-tengah di sini. Okey. Ini adalah beberapa jenis locus yang telah diterangkan dalam bahagian yang lalu, dan kesemua syarat-syarat locus ini kita akan gunakan untuk penentuan locus dengan 2 atau lebih syarat. Jom kita lihat contoh 11. Rajah di sebelah menunjukkan segi 4 sama ABCD yang dilukis pada grid segi 4 sama 1 unit. Titik X dan titik Y ialah 2 titik yang bergerak di dalam segi 4 sama ini. Lukiskan pada rajah tersebut locus bagi titik X yang
yang bergerak dengan keadaannya jaraknya sentiasa 7 unit dari E. Jadi kita tandakan kata kunci yang pertama adalah locus X berjarak 7 unit daripada titik E. Kemudian untuk yang kedua locus Y. Locusnya adalah locus Y bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis A, B, dan CD. Dan yang terakhir, perlu tandakan kedudukan persilangan titik X dan Y menggunakan simbol persilangan. Seperti itu. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan lihat satu persatu. Kita jawab dahulu untuk soalan E. Oke, perhatikan cara cikgu menjawab. Cikgu telah lampirkan dalam bentuk video yang berikut. Coba lihat. Kita akan mulakan pada titik E. Ukur 7 unit dari titik E menggunakan jangka lukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di sini pun sama juga nih. Oke, jadi 7 kita akan tinggal tandakan menggunakan pensel. Pastikan penandaannya hanya berada di dalam segi 4 A, B, C, D ini saja. Tidak boleh terlebih keluar. Oke, inilah locus X berjarak sentiasa sama 7 unit dari E. Lalu kita tandakan, labelkan. Kemudian locus Y jaraknya sentiasa sama dari garis AB dan CD. Jadi AB berada di atas, CD berada di bawah. Jarak AD adalah 8 unit, maka tengah-tengahnya adalah 4 unit. Di bawahnya pun 4 unit. Begitu juga DC 8 unit, maka tengah-tengahnya adalah 4 unit. Jadi locus Y di sini, locus X di sini. Titik persilangannya kita akan tandakan dengan simbol persilangan menggunakan simbol seperti ini. Oke, bolehlah letakkan seperti ini ataupun yang ini tidak diletakkan pun tidak mengapa. Yang penting wajib simbol ini perlu ditandakan bagi persilangan X dan Y ataupun locus X dan locus Y. Sekarang kita beralih ke contoh 12. Rajah di sebelah menunjukkan segi 4 sama bersisi 2 cm yang digabungkan. Oke, ini segi 4 sama 2 cm. Yang pertama, yang kedua ini juga bersisi 2 cm, yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Keempat-empat segi 4 sama ini bergabung. Oke. Titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak dalam segi 4 sama PRTV ini. Lukiskan di dalam rajah tersebut locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm daripada titik M. Oke, locusnya adalah locus X kerana titik X itu yang bergerak. Syaratnya adalah 2 cm daripada titik M. Di sini. Oke, di sini. Seterusnya, locus bagi titik Y. Locus bagi titik Y syaratnya adalah sentiasa sama daripada dua garis lurus yang bersilang, yaitu garisnya adalah garis PR dan PV bersilang pada titik P. Dan yang terakhir, tandakan persilangan dua locus tersebut menggunakan simbol persilangan. Oke, perhatikan. Untuk soalan E terlebih dahulu, murid lihat bagaimana penyelesaian masalahnya. Kita mulakan pada titik M di sini. Jaraknya kita buat bukaan pada jangka lukis 2 cm. Lalu kita bulatkan sahaja sepanjang ini. Oke, ini merupakan jejari bulatan dengan berjejari 2 cm yang merupakan locus X. Untuk locus Y pula, murid hanya perlu menggariskan P dan T menggunakan pembaris, memandangkan soalan ini merupakan segi 4 sama, maka bolehlah menggunakan pembaris dan menghubungkan garis tersebut dan ditandakan dengan locus Y. Lalu yang terakhir,
tandakan persilangan menggunakan simbol persilangan, yaitu 2 titik pada rajah ini. Terdapat 2 persilangannya, seperti yang cikgu tandakan ini. Oke, begitu kaedah menjawab locus dengan 2 atau lebih syarat. Oke, seperti biasa, selepas cikgu terangkan beberapa contoh, maka murid bolehlah mencuba soalan uji minda 8.2b ini, yaitu soalan nombor 1 di dalam buku teks muka surat 215. Oke, boleh cuba soalan ini yang melibatkan penentuan locus dengan 2 atau lebih syarat. Oke, seterusnya soalan yang kedua. Oke, jawab kedua-dua soalan ini di dalam buku latihan dan nanti boleh buat perbincangan dengan guru mata pelajaran masing-masing. Kita teruskan ke bahagian penyelesaian masalah yang melibatkan locus. Bagaimanakah Anda menyelesaikan masalah yang melibatkan locus? Jadi murid perlu tahu di dalam matematik terdapat 4 kaedah asas dalam penyelesaian masalah melibatkan locus. Perhatikan, langkah pertama adalah murid perlu memahami masalah di dalam soalan tersebut dengan cara mencari seberapa banyak maklumat yang diberikan di dalam soalan. Yang kedua, murid perlulah merancang strategi dengan menghubung-kaitkan rumus-rumus yang mempunyai kaitan terhadap soalan. Boleh jadi rumus tersebut kita ambil dalam topik-topik dalam pelajaran yang bukan pada topik tersebut. Langkah ketiga, melaksanakan strategi, maksudnya membuat pengiraan sesuai dengan rumus yang digunakan dan juga maklumat yang diberikan di dalam soalan. Dan yang terakhir, langkah keempat, membuat kesimpulan untuk memberikan jawaban bagi penyelesaian masalah tersebut. Kita akan praktikkan 4 langkah tadi untuk menyelesaikan soalan bagi contoh 13 ini. Oke, perhatikan. Di dalam soalan ini, sebuah klinik akan dibina di sebuah kampung. Klinik itu hendaklah berjarak sama di antara rumah P dengan rumah Q. Ini rumahnya P dan Q. Okay. Serta berjarak 600 meter dari suatu jalan raya AB. Di sini ada satu jalan raya. Tentukan kedudukan yang mungkin bagi klinik tersebut. Jadi langkah pertama adalah mencari maklumat. Mencari maklumat di dalam soalan. Okey. Maklumat pertama yang boleh kita jana di dalam soalan ini yang kita boleh perolehi adalah syarat pertama locus tersebut berjarak sama daripada rumah P dan Q. Yang kedua, berjarak 600 meter daripada jalan raya AB. Yang ketiga, 1 cm bersamaan dengan 600 meter. Okey. Dengan itu, perhatikan, murid perlu perhatikan rajahnya. Rumah P dan rumah Q kita andaikan 2 titik. 2 titik pada soalan. Manakala jalan raya AB ini merupakan satu garis lurus. Jadi kita gunakan syarat di dalam locus yang kita telah pelajari tadi, yaitu locus berjarak sama daripada 2 titik tetap dan juga locus berjarak sama daripada satu garis lurus. Dan nanti kita akan gabungkan penyelesaian masalahnya untuk mendapatkan di manakah kedudukan klinik yang akan dibina di kampung tersebut. Okey, perhatikan yang ini. Langkah pertama yang cikgu katakan tadi, klinik itu berjarak sama dari P dan Q, yaitu garis lurus pembahagi 2 sama untuk P dan Q. Kemudian klinik berjarak 600 meter dari jarak AB, wujud 2 garis lurus selari.
rancang strategi melukis dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris. Inilah yang kita akan lakukan nanti untuk bagaimana menyelesaikan soalan tersebut. Dan yang terakhir, dua kedudukan yang akan ditandakan menggunakan simbol persilangan memenuhi syarat-syarat untuk membina klinik tersebut pada bahagian atas dan bawah. Seperti yang cikgu katakan tadi, P dan Q kita andaikan dua titik tetap, locus yang bergerak sentiasa jaraknya sama di antara titik ini sudah pasti melalui tengah-tengahnya, maka kita akan gunakan pembahagi dua sama serenjang. Kemudian untuk kedudukan locus yang sentiasa jaraknya sama terhadap satu garis lurus, sudah pasti ianya adalah garis selari. Maka dengan ini cikgu tunjukkan bagaimana penyelesaian masalah untuk soalan contoh 13 ini cikgu tunjukkan dalam bentuk video. Sekarang cikgu tunjukkan bagaimana menyelesaikan masalah contoh 13 tersebut di dalam video ini. Sebelum cikgu tunjukkan, cikgu ingatkan sekali lagi terdapat dua locus, dua syarat locus di dalam soalan. Yang pertama, locus berjarak sama di antara dua titik tetap, maka locusnya adalah pembahagi dua sama serenjang. Yang kedua adalah locus yang berjarak sama daripada satu garis tetap, maka locusnya adalah garis selari di bahagian atas dan bawah. Jaraknya adalah 600 meter, namun di dalam soalan 1 cm adalah bersamaan dengan 600 meter. Oleh kerana ada dua syarat locus, kita boleh mulakan daripada mana-mana syarat. Cikgu mulakan daripada syarat yang kedua, iaitu daripada titik A, cikgu akan bina garis berserenjang daripada titik A dan juga B. Lalu cikgu ukur, buat bukaannya menggunakan 1 cm menggunakan jangka lukis. Okey, perhatikan, cikgu buat bukaan 1 cm kerana 1 cm bersamaan 600 meter. Maka kedudukan nya adalah sepanjang bulatan yang ini. Buat bukaannya sama hingga akhir pembinaan. Cikgu tidak ubah, cikgu tandakan di sini. Kemudian cikgu pindahkan di persilangan yang seterusnya untuk membuat persilangan yang baru. Cikgu drag sampai ke atas dan cikgu tandakan di bahagian atas ini. Kesemuanya dengan bukaan 1 cm. Cikgu pindahkan ke bahagian B pula menggunakan kaedah yang sama, iaitu membina garis serenjang melalui satu titik di bahagian hujung garisan. Cikgu buat satu bulatan lengkap. Cikgu tandakan di persilangan yang dibina ini, buat persilangan baru di bahagian atas sebelah kanan. Lalu bina lagi daripada sini untuk kita potong di sini, naikkan ke atas. Kita lebihkan ke atas kerana kita ingin membentuk garis yang berserenjang dengan titik B tersebut. Okey, kita tandakan di sini. Apa yang murid perlu lakukan selepas ini adalah menggariskan menggunakan pembaris sini sehingga ke bawah. Begitu juga dengan garis yang di sebelah sini. Maka garis selari yang dimaksudkan dalam syarat kedua soalan tersebut adalah dari titik ini ke sini dan titik ini ke sini. Tinggal murid sambungkan, gariskan menggunakan pembaris. Inilah jarak 600 meter yang dimaksudkan. Namun persilangan yang belum ada lagi, kita bina pula pembahagi dua sama serenjang daripada titik P dan Q. Buat satu bukaan yang melebihi garis atau jarak tengah. Buat persilangannya, lalu kita gariskan sehingga ke bawah. Maka kedudukan klinik yang dimaksudkan adalah di sini, di sini dan di sini. Ada dua kedudukan klinik. Berdasarkan syarat locus tersebut, maka tinggal murid melengkapkan dengan tandaan persilangan seperti ini. Begitu kaedah menyelesaikan masalah yang melibatkan locus. Seterusnya latihan pengukuhan uji minda 8.2C. Rujuk soalan ini di dalam buku teks muka surat 217. Sila jawab soalan nombor 1. Soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Begitu juga dengan soalan nombor 2. Muka surat yang sama. Pastikan murid melihat
kaedah pertama atau langkah pertama hingga langkah keempat yang cikgu tunjukkan sebelum penyelesaian masalah itu dibuat, kerana dari situ murid akan dapat gambaran apakah maklumat yang perlu diperolehi oleh murid terlebih dahulu sebelum menyelesaikan soalan ini. Maka dengan itu telah tamat bahagian terakhir, bahagian ketiga bab 8 lokus dalam 2 dimensi. Cikgu sangat berharap apa yang cikgu sampaikan sepanjang bahagian pertama, kedua, ketiga dalam bab 8 ini dapat difahami oleh semua murid. Cikgu doakan semoga murid dapat menjawab soalan sekiranya soalan ini keluar di dalam peperiksaan nanti. Sampai berjumpa lagi untuk sesi PDP online yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.